Assalamualaikum Ustaz. Wabarakatuh. Kembali. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Hari ini Ustaz, kita sambung ayat 11. Perincian neraka yang sifat apinya menjulang. Okey. Ayat berapa Kak? Ayat 12 Ustaz. Setakat minggu ni ayat ke-12 hingga 14 perincian neraka yang sifat apinya menjulang. Okey. Silakan Ustaz. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini bertemu kita sekali lagi di atas talian Zoom seperti mana yang dijadualkan, satu kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat keberkatan. Allah melapangkan urusan kita, mempermudahkan pembelajaran kita pada pagi ini. Ayat yang kita akan tadabbur secara ringkas surah Al-Furqan ini adalah ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Kalau di dalam Al-Quran terjemahan, ia berada pada muka surat 361. 361 ayat yang berada pada posisi yang di atas sekali, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ini merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perbincangannya selepas Allah menceritakan pada ayat yang ke-11. Kalau ayat yang ke-11 yang kita telah pelajari pada minggu lepas, ayat yang ke-11 Allah memberitahu kepada kita bahawa orang-orang yang batil, orang-orang yang kafir, mereka ini bukan sahaja menolak kerasulan Nabi SAW, mereka bukan sahaja menolak wahyu Al-Quran, tetapi mereka juga telah mendustakan as-sa'ah, iaitu hari kiamat. Apabila mereka telah mendustakan hari kiamat, maka Allah telah menyediakan untuk mereka neraka, yang neraka itu disebutkan dengan salah satu namanya adalah As-Sa'ir. Jadi As-Sa'ir kita telah sebut pada minggu lepas, ia ada kaitan dengan api yang apabila dibakar, api itu kepanasannya, maraknya itu menjulang-julang, itu Sa'ir. Dia dikaitkan dengan kepanasan api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang ke-12. Okey, ayat yang ke-12 saya paparkan legasi Quran. Okey, nampak tak saya paparkan ayat
yang ke-12 daripada Nampak Ustaz? legacy.quran.com. Okey. Ayat yang ke-12 ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ra'atuhum min makanin ba'id. Apabila neraka itu. Okey, apabila neraka itu. Okey, neraka itu merujuk kepada neraka yang mana? Neraka itu merujuk kepada neraka yang mana? Neraka yang mana? Apabila neraka itu melihat mereka. Neraka dekat sini dia merujuk kepada semua. Okey, Ayat betul lah. 11 ni. Ayat ke-11 ni kan kita jumpa sa'ir. Okey, sa'ir ni. So as-sa'ir ni lah yang dimaksudkan dengan neraka tu. Okey, di sini. Okey, maksudnya neraka sa'ir. Apabila neraka itu merujuk kepada neraka yang sifatnya as-si'ir, iaitu api yang marak menjulang-julang itu. Okey, apabila telah melihat mereka di sini siapa? Mereka di sini merujuk kepada yang telah kita sebut tadi itu, yang telah mendustakan as-sa'ah. Mereka ni lah. Mereka telah, maknanya mereka ni kena ambil ayat 11 naik sampai ke atas lah. Mereka di sini merujuk kepada yang mendustakan hari kiamat, yang menolak kerasulan Nabi SAW, yang memperkatakan perkara yang dusta tentang Al-Quranul Karim. So mereka ni sebenarnya neraka as-sa'ir yang telah Allah sediakan untuk mereka ni telah melihat mereka min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Maknanya ayat 12 ni penghuni neraka ni dia belum lagi masuk neraka. Tapi neraka tu telah Allah sediakan. Neraka tu telah Allah sediakan khas untuk mereka. Okey, Allah sediakan neraka, ia berada pada ayat nombor 11. Jadi kalau kita baca ayat nombor 11 kan Allah kata kami telah sediakan bagi mereka. Bagi sesiapa di kiamat ni Allah telah sediakan. Allah telah sediakan apa? Neraka sa'ir. Okey, jadi ayat 12 ni neraka yang telah Allah sediakan untuk mereka ni, apabila di hari kiamat neraka itu telah melihat penghuni-penghuni yang akan masuk ke dalamnya dari tempat yang jauh. Maknanya belum masuk lagi, jauh lagi nak masuk, tapi neraka itu sudah melihat mereka. So ayat ni dia amat menakutkan. Biasanya siapa yang melihat neraka? Penghuni neraka tu yang melihat neraka. Tetapi kali ini neraka yang telah melihat penghuninya. Jadi neraka tu apabila melihat mereka dari tempat yang jauh, sami'u, kedengaranlah mereka. Maksudnya orang yang nak masuk neraka tu, yang telah Allah sediakan neraka yang sifatnya as-sa'ir tadi, mereka telah mendengar neraka as-sa'ir itu dari tempat yang jauh, taghayyuzan, iaitu suara marah. Taghayyuzan ni dikaitkan dengan kemarahan api neraka. Wa zafira ni macam neraka yang mengeluh, dia geram, itu pada ayat nombor 12. Maksudnya wa zafira ni adalah bunyi pada nyalaan api yang menggelegak tu. Yang menjulang-julang, yang menggelegak, yang kita baca pada ayat yang pertama tu. Kita kan biasa kita dengar ada bunyi api kan. Wa zafira ni. Kalau taghayyuzan, suara marahnya api neraka tu, kegeraman marahnya api neraka kepada penghuni-penghuni yang akan masuk ke dalam mereka, dan kedengaran bakaran api neraka yang menjulang-julang, itu dipanggil wa zafira, suara nyalaan api neraka tu. Kalau taghayyuzan tu memang bunyi marah api neraka tu,
dicampur dengan bunyi api itu sendiri dengan suara nyalaan dia. So ayat ni sebenarnya adalah ayat-ayat yang memberikan ketakutan, memberikan ancaman kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang batil. Dalam masa yang sama, ayat ni juga menakut-nakutkan kita kepada azab api neraka. Sebab tu nanti kalau kita baca dekat hujung Suratul Furqan, kita akan menemui salah satu daripada doa ibadur rahman. Kalau kita nak tengok ayat dia, doanya, kita boleh lihat nanti pada ayat nombor kita akan jumpa mereka berdoa, ibadur rahman ni dia doa pada ayat nombor 65 dan 66. Nanti kita akan jumpa di hujungnya hasil ayat ini didatangkan oleh Allah bagi orang yang kafir. Allah memberi amaran supaya mereka bertaubat. Dan orang yang beriman apabila mereka mendengar ayat ni ahlul haq, mereka akan mengambil tindakan untuk tidak dimasukkan ke dalam as-sa'ir. Oleh kerana itu nanti ketika mana kita sampai kepada ayat 65 dan ayat nombor 66, kita menjumpai di antara salah satu yang dilakukan oleh hamba Allah Ar-Rahman, mereka minta perlindungan daripada azab api neraka. Nanti kita akan pelajari dia. Jadi ayat 12 ni, kalau kita baca terjemahan, lepas tu tafsiran ringkas, insya-Allah dia boleh difahami. Maknanya ayat 12 ni belum masuk lagi. Ayat 11 Allah sediakan dah ada dah tu. As-Sa'i tu dah ada. Tapi ayat 12 apabila mereka sudah berhadapan, mereka sudah berada pada hari kiamat, bahawasanya neraka tu belum masuk lagi tapi jauh lagi. Jauh apabila mereka berada daripada mahsyar, mereka nak pergi neraka itu sudah menjenguk-jenguk melihat siapa penghuni-penghuni yang akan masuk ke dalamnya. So ayat-ayat ni memberikan menambahkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-13, Allah membawa kita semua untuk kita mengambil pelajaran, menghayati tentang bagaimana Allah masukkan mereka-mereka ini ke dalam neraka as-sa'ir. Ayat nombor 13. Jadi Allah mengatakan wa idza sebelum tu sebelum saya terlupa. Untuk mengukuhkan lagi nak menambahkan rasa penghayatan lagi pada ayat nombor 12, menambahkan kefahaman juga. Ayat 12 ni dia ada persamaan dengan surah Al-Mulk pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Cuba kita tengok sekejap surah Al-Mulk, surah nombor 67, surah nombor 67. Kita lihat pada ayat nombor 6 dengan ayat nombor 7. Ada tak 6, 7? Tengok ayat nombor 6 dan 7. Saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Buka suratul Mulk, surah nombor 67. Cuba kita lihat ayat nombor 6 dengan ayat nombor 7. Termasuk ayat nombor 8 lah. Kalau kita baca suratul Mulk, kita menemui Allah Ta'ala telah sediakan bagi orang yang kafir ni azabu jahannam. Kalau dekat sini, dia sebut azab jahannam. Kalau surah Furqan tadi, dia panggil apa? Dia panggil sa'ir. Kalau kat sini, jahannam. Apa beza jahannam dengan sa'ir? Persamaannya, ia adalah neraka yang sama. Tetapi jahannam merupakan perincian neraka itu
kedalamannya. Kalau sebut Jahannam, dia merujuk kepada kedalaman neraka itu, dasar dia. Itu Jahannam. Tapi kalau As-Sa'ir yang kita baca tadi, pada ayat yang ke-11, kita baca pada ayat yang ke-11 dalam surah Furqan tadi, merujuk kepada bakaran api neraka itu. Okay, so perbezaan nama Jahannam dengan As-Sa'ir. Okay. Dalam surah Mulk, Allah mengatakan, okay, untuk orang yang kafir ni, Allah telah sediakan mereka azab Jahannam. Okay. Ayat nombor 7, Allah menerangkan tentang apa? Mereka telah mendengar suara syahiqan, suara jeritan wahiyya tafur. Suara jeritannya yang meraung-raung sedangkan dia menggelegak. Okey, ini kita jumpa tadi perkataan taghayyuzan wa zafira. Okey. Sama juga macam ayat nombor 8. Ayat nombor 8 ni dia menambahkan lagi maklumat. Kalau ayat nombor 8 suratul Mulk, dia memberikan kita informasi tentang tahap kemarahan neraka tu. Kalau surah Furqan ayat nombor 12, Allah hanya menyebutkan neraka itu taghayyuzan. Dia menunjukkan suaranya yang marah. Okey. Jadi kalau nak tambahkan lagi maklumat dia, maka kena gabungkan dengan surah lain, surah nombor 67, ayat nombor 8 suratul Mulk, kita akan jumpa tahap kemarahan dia. Tahap kemarahan neraka tu takadu tamayyaz. Hampir neraka tu dia nak pecah berkecai. Dia punya tahap marah dia. Jadi kena gabungkan ayat 12 suratul Furqan digabungkan dengan surah Al-Mulk ayat nombor 8. Kalau ditanya, boleh ke nak buat gabungan dua maklumat dalam dua surah berbeza? Kita katakan boleh. Sebab apa? Sebab topik pada suratul Mulk ayat 8 adalah topik yang sama diperbincangkan pada ayat yang ke-12 dalam surah Al-Furqan. Okey. Inilah kaedah, dia panggil kaedah apa? Inilah kaedah pentafsiran satu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi surah Al-Mulk ni alhamdulillah kami dah belajar dulu dah. Masa tu kelas bersemuka. Dah selesai dulu belajar. Okey, jadi kita dapat dua maklumat ni. Jadi apabila kita gabungkan ayat 12 dengan ayat nombor 8 ni, kita mendapat neraka ni. Bayangkan, kalau ayat cuma beza dia, ayat nombor 8 ni, mereka dengar suara neraka yang marah, hampir pecah neraka tu apabila mereka dah masuk. Apabila mereka dah masuk. Tapi dekat suratul Furqan, ayat nombor 12, mereka mendengar suara marah, suara kemarahan neraka itu, bukan mereka masuk lagi, mereka tak masuk lagi. Tapi mereka dengar daripada jauh. Bayangkan, kalau mereka masuk. Faham tak? Ini dipanggil penambahan maklumat yang penting untuk kita dapat satu maklumat yang lengkap macam mana ngerinya neraka ni. Sebab kita kena sebut benda ni sebab nanti dekat ayat yang hujung Al-Furqan, salah satu doa ahli ibadur Rahman ni, mereka minta jauh daripada azab neraka Jahannam. Jadi kenapa dengan azab neraka Jahannam ni? Jadi kalau kita gabungkan ayat 12 tu, bayangkan tuan-tuan ya, belum masuk lagi ke dalam api neraka, jauh lagi api neraka tu. Ahli neraka ini sudah mendengar suara marahnya neraka. Bayangkan kalau mereka dah benar-benar masuk ke dalam api neraka. Ini dia panggil walaupun belum masuk lagi, dia panggil azab dari sudut
emosi. Allah Ta'ala nak orang masuk neraka ni mereka akan mengalami azab rohani, jasmani. Mereka akan mengalami azab dalam bentuk zahir, dalam bentuk batin. Azab Nabi neraka ni. Dia beza dengan penghuni syurga. Penghuni syurga sama jugalah. Penghuni syurga dia boleh bau syurga tu jauh lagi dah boleh bau. Tu dia panggil, bayangkan belum masuk syurga lagi dah rasa nikmat bau dia. Contoh macam tu. Tapi kat dalam neraka ni mereka juga ditorture dari sudut perasaan. Perasaan mereka takut tu. Kita sepatutnya perasaan takut ni perlu dikeluarkan masa dekat dunia. Takut pada Allah, maka kita bertakwa. Tapi ahli neraka ni, dekat dunia mereka gembira, maka apabila di akhirat, Allah tukar dengan perasaan takut yang daripada mereka. Jadi mereka ni mendapat azab dari sudut emosi mereka. Mereka diazab oleh Allah dengan bentuk perasaan mereka. Mereka merasa takut. Okey, ini suratul Mulk untuk menguatkan lagi penambahan maklumat bagi suratul Furqan. Sebab tu kita kena silang rujuk dia. Sebab tu kaedah pentafsiran ayat-ayat Al-Quran, ingat ya, kaedah yang paling terbaik sekali, kita mesti mencari ayat-ayat lain di dalam surah-surah yang lain untuk mentafsirkan ayat yang sedang kita pelajari, jika ada ayat lain yang berkaitan. Jadi kita kembali kepada surah Al-Furqan. Okay, baik. Surah Al-Furqan, kita kembali kepada surah yang ke-25. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Okey, ayat yang berikutnya. Okey, sebelum saya pergi kepada ayat berikutnya, ada penerangan yang kedua. Okey. Kalau ada orang bertanya, kan di sini kan neraka itu melihat. Neraka itu melihat. Mungkin ada yang bertanya, mereka ada mata tak? Kan neraka ni, dia boleh melihat. Macam mana neraka ni boleh melihat? Adakah maksud di sini adalah sekadar kiasan ataupun dia hakiki? Betul ke neraka ni dia boleh melihat secara hakiki? Faham tak maksudnya secara hakiki? Memang neraka tu dia melihat. Jadi jawapan dia, para ulama mengatakan, dia kata samalah macam bumi di hari akhirat. Dia akan bercakap tak bumi? Bumi di hari akhirat, dia akan cakap tak kepada Allah? Apa yang kita buat, kan? Macam suratul Zalzalah. Ayat yang keempat kan bumi cakap. Allah katakan, Yawma idzin tuhaddithu akhbaruha. Okey. Dalam surah Zalzalah, ayat yang keempat, Allah ada menyebutkan bahawa nanti pada hari kiamat, bumi yang kita pijak ni, bumi yang kita diami ni, dia nanti akan berkata, memberitahu apa yang telah dilakukan oleh si fulan dan si fulana, di mana, bila, buat apa. Itu adalah dalil lain nak menguatkan hujah bahawa di hari akhirat neraka memang boleh melihat. Begitulah bumi, dia boleh berkata-kata. Okey, dalil lain. Cuba ingat dalil lain dalam Quran yang nak menguatkan bahawa neraka ni dia memang boleh melihat secara hakiki. Apa dalil lain? Yang dekat dunia, benda tu dia statik je. Dia tak boleh lihat, dia tak boleh dengar. Tapi di hari akhirat, Allah tukar dia boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap. Apa lagi perkara lain? Ingat tak? Surah Yasin tu ke Ustaz? Kaki tangan semua tu. Okey. Kaki tangan apa Kak? Yang akan jadi saksi lah. Mulut saja yang tidak kata-kata. Okey, betul. Itu di antara dalil lain lah. Jazakillahu khairan. Dalil lain yang kita belajar yang Allah kunci mulut kita tu. Kan Allah kunci mulut kita
Tapi yang berkata kedua tangan kita. Maknanya tangan kita ni sekarang, dia tak ada mulut pun. Tapi di akhirat, Allah beri dia mampu untuk berkata-kata. Lepas tu kaki kita pula akan menjadi saksi. Maknanya dia pun nanti akan berkata. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Cuba tengok ayat nombor berapa dalam surah Yasin tu. Yang Allah kata tangan, kaki tu. Cuba letakkan ayat tu di ruangan chat. Di ruangan chat terjemahan ayat dia. Ayat nombor berapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dalam surah Yasin. Surah yang ke-6. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Ayat nombor 65. Ayat nombor 65. Muka surat 444. Ayat 65. Okey. Kenapa pula lah bawa surah Yasin ni? Kan sekarang sedang belajar surah Furqan. Inilah yang kita katakan tadi. Okey. Kita telah menyebutkan hujah lain dari ayat lain bahawasanya neraka tu memang boleh melihat. Allah jadikan neraka tu dia boleh melihat. Allah jadikan neraka tu dia boleh melihat. Lepas tu kalau kita baca ayat 12 ni, neraka ni dia bersuara ke? Kan dia bersuara tak? Neraka dia bersuara tak? Dia keluarkan suara tak? Itu yang dia taghayyudha. Taghayyuzan tu dia keluarkan suara marah dia lah. Jadi dia boleh melihat dan dia boleh bersuara. Jadi nak kukuhkan lagi bahawasanya memang di hari akhirat ni Allah jadikan sesuatu yang dia tak boleh bercakap, dia boleh bercakap. Seperti mana kita sebut tadi surah Zalzalah ayat nombor 4, bumi ini dia akan menjadi saksi terhadap amal hamba-hamba yang berada di atasnya. Begitu juga tangan dan kaki akan bercakap kepada Allah tentang menjadi saksi kepada apa yang kita lakukan. Seperti mana surah Yasin ayat nombor 65. Okey, itu adalah perincian bagi ayat nombor 12. Okey, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-13. Ayat 13 ni Allah membawa kita kepada merasai, menghayati, cuba kita gambarkan, kita rasakan bagaimana Allah Ta'ala memasukkan orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir ni dengan bentuk yang sangat hina. Allah kata, wa idza ulqu minha, dan apabila mereka dihumbankan ke tempat yang sempit. Allah humban. Pertama kita kena tengok dihumbankan, dilemparkan. Allah baling dia. Dilemparkan. Orang yang masuk neraka ni, dia punya hina dia, dia punya teruk dia ni, sampaikan mereka masuk neraka dalam keadaan yang sangat hina, iaitu mereka ulqu, mereka dihumbankan ke dalam api neraka. Jadi mereka dihumbankan ni, mereka akan masuk ke tempat yang sangat sempit, dhayiqan, ke tempat yang sempit. Dihumban dalam api neraka. Ni dihumbankan, dia memberikan kita erti bahawasanya ahli neraka ni, patut kita katakan, siapa masuk neraka, dia akan menjadi orang-orang yang hina. Jadi neraka ni adalah tempat orang-orang yang Allah hina. Jadi penghinaan mereka ini mereka boleh nampak apabila mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Seperti mana
kita buang sampah kan. Buang, lempar, pom, kita lempar. Cuba tengok. Kalau ada apa pembawa lori sampah datang ke rumah kita nak mengutip sampah, macam mana dia buat sampah tu? Kan? Kita kata macam, kita mungkin tutup hidung, alamak busuknya kan. Tapi kita pernah tak kita membayangkan kalau kita seperti sampah di sisi Allah dilemparkan masuk. Jadi apabila setiap kali kita buang sampah ni, kan, kita letak dia, mungkin ada orang campak lah, mungkin ada orang letak dia sebab dia takut pecah plastik tu kan. Tapi nak mengatakan bahawa betapa hinanya orang masuk ke dalam api neraka. Okey, kemudian mereka masuk ke dalam api neraka ni dalam keadaan mereka akan dimasukkan ke tempat yang sempit dalam api neraka. Membuktikan bahawa neraka itu begini, bukan neraka itu sempit, begini ayat dia. Okey. Kalau kita belajar pasal neraka, neraka ni sebenarnya dia luas. Neraka ni sebenarnya dia luas. Lepas tu pula, orang yang masuk neraka ni, kita tahu kan besar dia, besar orang masuk neraka ni, kan kalau kita belajar tentang neraka ni, orang masuk neraka ni dia apa? Dia punya bahu dia berpuluh-puluh tahun. Lepas tu kulit badan ahli neraka ni dia punya ketebalan dia tu sangat tebal. Besar. Gigi geraham ahli neraka ni seperti bukit Uhud. Bayangkan mereka punya besarnya ahli neraka ni, kan, mereka boleh masuk ke dalam neraka, tapi Allah hantar mereka ke tempat yang sempit. Neraka ni, dekat sini kita belajar bahawa neraka ni dia daripada atas dia turun ke bawah. Lepas tu dia campak. Neraka ni bentuk azabnya daripada maksudnya yang paling atas dia dapat azab yang ringan. Maknanya neraka ni kalau lagi bawah, mereka ini mendapat azab yang sangat teruk. So ahli neraka ni mereka dihumban sampai kepada dasarnya api neraka yang dikatakan sangat sempit. Jahannam Ustaz yang dasar tu. Iyalah, kalau kita gabungkan nama Sa'ir dengan Jahannam tu, dia merujuk kepada Jahannam lah. Dia punya dia punya kedalaman. Kalau tuan masih ingat, ada hadis yang Nabi kata, waktu Nabi berjalan dengan para sahabat, ada satu batu, Nabi dengar dia jatuh. Lepas tu Nabi kata, itulah batu yang telah dilontarkan berpuluh tahun baru dia sampai ke dalam dasarnya. Itu cerita tentang kita panggil kedalaman api neraka. Kenapa Allah kata ke tempat sempit? Maksudnya kenapa perlu terangkan tempat yang sempit tu? Mengapa ada penyebutan tempat yang sempit tu? Dia mesti ada sebab kan? Apa hikmah Allah kata mereka dihumbankan ke tempat yang sempit? Kenapa perlu sebut humban? Kenapa tak kata masuk dalam neraka ke? Kenapa perlu sebut humban? Kenapa ada tempat yang sempit? Untuk gambarkan semakin teruklah siksaan tu nanti. Allah dah lah kena humban, jatuh pula kepada tempat yang sangat sempit. Jadi nak nafas memanglah tak boleh dalam tempat sempit tu. Okey. Cuba kaitkan dengan, ingat tak kita belajar? Kalau kita belajar dalam kalau kita belajar kaedah dalam surah Al-Masad kan, kita belajar macam ni. Azab yang Allah timpakan ia bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Faham tak kaedah tu? Dia panggil al-jaza'u jinsul amal. Dia panggil balasan yang Allah timpakan nanti di hari akhirat, ia sebenarnya mengikuti, bersesuaian dengan amal yang dia telah buat ketika di dunia. Kalau Sebab macam ada ayat sebelum, sebab ayat sebelum tu cerita tentang dia orang tak mau terima apa yang
dia menghina Nabi semua, dia pun menyempit ke pemikiran orang. Jadi Allah tumpai Mhm. dalam tempat yang sempit. Okey, ada perkaitan. Hmm. Kalau dihumbankan, kita pun sedia maklum, humban ni merujuk kepada kehinaan, betapa teruk. Kenapa? Sebab di dunia, ingat tak, mereka telah memperkecilkan siapa? Rasulullah. Mereka telah memperkecilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, kenapalah Muhammad? Ingat lagi tak ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8? Kan mereka memperkecilkan Nabi. Ingat tak? Ada 6 kan? Kita sebutkan ada 6. Kita kembalilah pada 7 dan 8 tu sebab mereka kata, kenapa Muhammad ni berjalan-jalan pergi ke pasar? Kenapa Muhammad ni Allah tak turun dia Allah tak bagi, maksudnya kenapa Muhammad ni makan? Kenapa dia pergi pasar? Kenapa tak ada malaikat yang iring dia? Kenapa dia tak ada kata kekayaan? Kenapa dia tak dapat kebun? Ingat tak? Kan? Jadi mereka telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperkecilkan Nabi. Mereka memperkecilkan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan mereka tuduh Nabi Muhammad ni orang yang bawa sihir, pengikut-pengikut dia orang yang terkena sihir pada ayat nombor 8 kan. Maka di hari akhirat, apa yang kamu telah kecil-kecilkan itu, kamu telah mempelekeh, mengejek, mengeji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dikeji oleh Allah Azza wa Jalla dengan bentuk kamu dihumban ke dalam api neraka. Okey, itu dia punya perkaitan lah. Dia ni dipanggil dalam Quran, dia banyak memberikan kita contoh balasan di akhirat mengikut jenis dosa yang dia buat di dunia. Ingat lagi tak? Waktu tuan-tuan mempelajari, contohnya macam kita pelajari surah Al-Masad kan? Kenapa Allah mengatakan neraka yang Allah nak bagi kepada Abu Lahab tu sifat dia apa? Allah kata apa? Tabas yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Kenapa api neraka yang Allah nak bagi ke Abu Lahab itu sama macam gelaran dia Lahab? Kan dipanggil Abu Lahab. Neraka yang Allah nak bagi kepada Abu Lahab tu Allah kata sayasla naran dhata lahab. Boleh faham tak apa yang saya perkatakan? Jelas tak? Boleh tangkap tak? Boleh faham kan? Okey. Contoh lain macam ni. Ingat tak dalam surah Al-Humazah? Kan Allah kata Allah akan masukkan orang-orang yang humadatil lumazah ni, allazi jama'a malan wa addadah, ke dalam neraka yang sifat neraka tu, kalau api dia tu, ingat tak lagi, allati tattali'u 'alal afidah. Ingat tak dalam surah Humazah Allah menggambarkan sifat api neraka tu, kalau dia kena, dia boleh rasa panasnya sampai ke jantung hati. Ingat Ustaz, sebab sifat dia macam oven, dia membakar kedap. Sebab dekat dunia mereka mengumpul harta tu simpan, tak mau keluarkan. Okey. Kalau yang api membakar sampai ke jantung tu, kenapa api tu membakar sampai ke jantung? Dikaitkan juga dengan mereka ketika di dunia mereka selalu buat apa? Humazah lumazah kan? Mereka maksudnya mereka dekat dunia ni banyak sering kali menjatuhkan maruah orang lain. Kan, menyakitkan hati orang lain. Kan kita sakit hati kalau orang ngata kita, orang kutuk kita, orang jatuhkan maruah kita kan? Kita mesti sakit hati. Tetapi orang yang mati dalam keadaan tak bertaubat, menyakiti hati-hati manusia, nanti di akhirat dia pula akan disakiti hatinya. Dalam bentuk macam mana? Api itu membakar rasa panasnya
sampai ke afidah. Nah, ini dipanggil keluarnya kaedah pembalasan di hari akhirat bergantung bersesuaian dengan amal-amal yang dilakukan di dunia. Okay. Kemudian kenapa Allah sebut tempat yang sempit? Wallahu a'lam. Kalau melihat kepada penceritaan sebelum ni, okey, orang-orang kafir ni mereka ni kan orang yang suka kepada kekayaan. Betul tak? Sebab tu mereka ingat tak? Mereka kata kenapa Muhammad ni Allah tak bagi dia harta kekayaan dan sebagainya kan. Lepas tu kita ada bawa contoh kisah Firaun kan, yang dia kata kepada Nabi Musa, kenapa Musa ni dia tak pakai gelang-gelang emas contohnya. Ini menunjukkan bahawa di dunia manusia ni dia suka tempat yang luas, yang mewah, betul tak? Kekayaan kan. Jadi di hari akhirat Allah tukar kepada mereka mendapat tempat yang sempit. Sebab kita dekat dunia kita tak suka nak berasak-asak, betul tak? Berhimpit-himpit, kita kata rimas berhimpit-himpit ni. Kita pun rasa dah tak selesa dah. Itu dekat dunia. Bayangkan Allah jadikan ianya di dalam api neraka. Okey, itu kita dapat maklumat awal. Kemudian yang sangat mengerikan lagi, sifat mereka yang lain ni muqarranin. Mereka berada dalam keadaan mereka terbelenggu. Mereka dibelenggu. Muqarranin. Ra tu kan ada sabdu memberikan maksud mereka dibelenggu ni, maksudnya nak menunjukkan kepada belenggu yang banyak, merujuk kepada mereka ni nanti dalam keadaan mereka memang keadaan yang sangat payah dibelenggu. Kan kita fahamkan dibelenggu ni macam mana kata dibelenggu ni kita tahu kan sifat dia kan, bentuk dia kan, dia akan diletakkan belenggu di leher kan. Tengok kan orang yang bersalah yang diletakkan, maksudnya tangannya dengan maksudnya dibelenggu ni akan diletakkan sesuatu pada lehernya. Mungkin diletakkan macam besi dekat leher, letak rantai ataupun letak kayu kan, mereka ni akan dibelenggu. Bayangkan dah lah dihuban, tempat pula yang sempit, kemudian dalam keadaan mereka dibelenggu. Maknanya mereka tidak bebas. Maknanya mereka diazab ni, mereka tak boleh pertahankan diri mereka. Kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut tentang mereka dibelenggu ni tahap yang macam mana, kita kena carilah ayat-ayat yang menyebut mereka dibelenggu dengan apa. Jadi kita kena bacalah ayat-ayat yang lain. Okey, agaknya saya kembali pada soalan tadi. Kenapa perlu sebut mereka dibelenggu? Kenapa perlu dibelenggukan? Siapa ingat? Dalam surah apa yang Allah ada menyebutkan dosa yang mereka dah buat, akhirnya mereka dibelenggu? Yasin. Ayat 8. Yasin dah cerita pasal apa tu? Ayat 8. Betul lah, mereka dibelenggu. Ayat nombor 8. Ya, 8. Ya, dibelenggu di mana? Leher mereka. Di leher-leher mereka. Okey, benar, jazakumullahu khaira. Dibelenggu. Kenapa sebut mereka ni dibelenggu? Kita fahamkan dalam surah Yasin Allah ada sebut bahawa mereka nanti akan ada belenggu di leher-leher mereka, sehingga kan kepala mereka ni akan terangkat ke atas. Kenapa?
Kenapa mereka dibelenggu? Sebab dan surah Yasin dia bagi jawapan. Ingat tak kalau baca surah Yasin? Apa yang mereka dah buat? Sampaikan leher mereka dibelenggu, mereka terdongak kan? Lepas tu Allah letak ada dinding dekat depan, ada dinding dekat belakang. Lepas tu Allah tutup mata mereka. Ingat tak? Apa sebab mereka dapat seperti itu? Kalau ingat balik dan surah Yasin, kalau kita dah belajar, sebab ini kita nak ambil kaedah ni, kenapa mereka perlu sampai dibelenggu? Kita kata memanglah untuk azab. Betul, tetapi azab ni, dia ada sebab dia. Allah ni dia maha adil. Okey, antara sebab kita faham, kalau kita baca surah Yasin, mereka ni akan dibelenggu di leher-leher mereka. Kenapa? Kerana ketika mana mereka dekat dunia, mereka tidak mahu tunduk. Mereka tidak mahu mereka tidak mahu mendengar wahyu yang dibacakan. Mereka buat indah dan tak indah. Jadi itu dikaitkan dengan mereka dibelenggu. Okey. Kemudian apabila mereka masuk ke dalam tu, tengok ya, di humban, tempat yang sempit, dibelenggu. Dibelenggu di mana? Dia dibelenggu di leher-leher mereka. Kemudian mereka akan menjerit. Da'au hunalika thubura. Mereka akan menjerit di dalam neraka tu, meminta untuk mereka dibinasakan. Dibinasakan tu maksudnya apa? Mereka minta mereka ni dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jerit, matikanlah kami, matikanlah kami. Mereka minta mereka ni dimatikan. Mereka meminta sejenis kebinasaan ni, maksud dia mereka nak minta mereka ni dimatikanlah. Kalau mati, tak rasa lagi azab tu. Betul kan? Lepas tu ada orang yang dia cuba dia nak mati, matilah. Senang, tak dapat tahan sakit. Tapi dia terlupa, alam kubur ni bukan pas mati tu selesai masalah. Okey. Jadi mereka minta untuk mereka nak minta mereka mengharapkan kematian. Okey, boleh faham ayat nombor 13 ni. Okey. Sebab dekat dunia siapa nak mati? Betul tak? Di akhirat, kalau minta mati, apa tak maksud dia? Dekat dunia kan, mana ada orang nak mati? Kan orang kafir ni, kalau sebolehnya memang tak nak mati. Kan? Kemewahan yang ada sebagainya, betul. Tapi ketika kau masuk di akhirat, baru kau nak fikir nak mati. Kan? Dekat dunia kan ada orang dia kan kita belajar macam dalam surah At-Takatsur kan. Kan surah At-Takatsur Allah kata dia punya tahap hidup dia tak fikir mati tau. Dia punya tak fikir mati tu sampai dia sanggup kumpulkan harta dia banyak-banyak, lepas tu berbangga-bangga sampai ke tanah kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah kata kamu telah dilalaikan dengan membanyak-banyakkan, berbangga-bangga kamu sampailah kamu masuk tanah kubur. Maknanya manusia ni kalau boleh dia punya tahap hidup dunia ni dia takkan berhenti kalau dia tak mati. Tapi orang beriman ni dia lain. Dia fikir nanti satu hari nanti aku mati. Jadi di hari akhirat mereka tak nak mati dah. Sebab mereka nak hidup merasa nikmat. Siapa yang ikut kelas tajuk syurga dulu, kita ada terangkan kan. Antara perbualan ahli syurga ni, di dalam syurga,
Mereka kata, kita mati tak lepas ni kalau kita dah dapat nikmat. Kalau syurga kata, tak, kita akan hidup. Bayangkan. Dekat dunia, kita kena fikir tentang mati. Tapi di akhirat, Allah balas orang beriman ni, dia takkan mati. Dia tak nak, maksudnya dia nak kekal lah sebab nikmat kan. Ahli neraka ni ketika masih dekat dunia, amboi. Tak ingat mati engkau ya. Kan, maknanya tak nak sampaikan kalau kita belajar surah Al-Humazah tadi, mereka yang kumpul harta di kumpul-kumpul ni kan, mereka sangka apa? Allazi, dia kata ayahsamu allai, ayat kata apa? Allazi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kan orang yang kumpul harta banyak ni, dia sangka dia akan kekal. Betul? Dia ada segala-galanya dia ingat kekal. Tapi di akhirat, baru nak minta mati. Macam tu. Jadi tengok kan bagaimana Allah menyebut tentang balasan di akhirat dengan apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Agak-agak mereka boleh mati tak? Agak-agak Allah bagi tak mereka mati? Ni, kalau tengok kat sini kan, kenapa mereka menjerit? Menjerit kat sini, ini pun dia panggil bentuk azab. Bentuk azab. Kenapa bentuk azab? Kita suka tak kalau kita mendengar macam ni, kita mendengar orang buat bising, kita rasa apa? Rasa rimas. Rasa rimas, rasa nak empuk je orang tu. Kan? Kita rasa macam tak selesa. Hidup kita ni hingar-bingar. Bayangkan, kalau ahli neraka ni menjerit dalam neraka, seorang neraka lain akan kata apa? Dia punya bentuk azab dia. Sepatutnya kita nak tenang, kan? Tengok ini Allah buat kepada ahli neraka. Azab ni sebenarnya. Okey. Bukti dia, okey, dalam syurga, ingat tak kalau tuan-tuan mengingati balik surah ingat balik tak surah Al-Waqiah? Kita dah belajar dah. Apa di antara nikmat ahli syurga? Tuan-tuan kena tengok ayat, contohnya ayat nombor 65 dengan ayat nombor 66. Ayat 65 lah surah Al-Waqiah kalau ingat. Allah kata apa? La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salama. Salah satu nikmat ahli syurga, mereka tak akan dengar mana-mana perkataan yang kotor dan dosa. Melainkan yang baik-baik je. Nak menunjukkan apa? Bahawa nikmat dalam syurga ini juga Allah bagi pada nikmat telinga. Tapi ahli neraka ni, mereka tidak akan dapat hidup tenang di dalam neraka. Antaranya mereka mendengar ahli-ahli neraka itu menjerit dan meraung. Kita pun boleh sakit hati kan? Kalau dengar menjerit, terpekit, terlolong. Bayangkan kalau di dalam api neraka. Dia tengok sama je Allah balas kat sini. Dia punya balasan. Lepas tu mereka minta mati. Dalam neraka baru korang fikir mati ya. Okey, adakah Allah memberikan keizinan mereka nak minta mati, kebinasaan? Dijawab oleh Allah pada ayat 14. Ayat 14 ni dia mempunyai konsep Allah mengejek-ngejek mereka. Ayat 14. Macam mana Allah mengejek mereka? Okay, Allah kata, La tad'ul yawma thubura. Allah kata, janganlah kamu menjerit-jerit, meminta pada hari ini satu kebinasaan je.
Thuburan wahidan wad'u thuburan kathira. Tapi mintalah kebinasan tu sebanyak-banyak. Boleh faham tak ayat tu? Allah kata, kenapa kamu menjerit sekali je? Jeritlah banyak-banyak. Mintalah mati banyak-banyak sikit. Boleh faham tak ayat ni? Kita pernah guna kot kaedah ni kan? Ni kaedah apa kena buat tadabbur? Kita kata, macam kaedah dia, macam mana katanya, kita selalu guna kaedah ni dalam bentuk apa? Maknanya Allah kata, ini ayat ni kita faham dia nada mengejek tak? Taubih kan? Allah menghina mereka. Nak menunjuk Allah kata, engkau minta sekali pun takkan dapat, kau minta banyak kali pun pasti takkan dapat. Allah nak mengejek mereka, kenapa minta mati sekali je? Mintalah banyak-banyak, jerit banyak-banyak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. So agak-agak macam mana perasaan dia orang ni? Macam mana perasaan mereka ni? Agak-agaklah ahli neraka ni. Ya Allah, na'udzubillah. Berat dalam neraka ni. Kan Allah psycho diorang. Allah telah azab emosi mereka, hati dan perasaan mereka. Allah mengejek mereka. Sebab apa? Masa dekat dunia mereka mengejek siapa? Mereka memperkecilkan siapa? Mereka memperkecilkan wahyu Allah. Mereka mengejek. Alah, Quran ni. Alah, cerita dongeng orang-orang dulu je ni. Muhammad dengar ni. Boy, masa dekat dunia, kau mengejek tentang wahyu Al-Quran. Kau mengejek Nabi SAW. Kau mengejek orang-orang yang beriman. Okay. Sampai ayat yang ke-14, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nak bawa kita semula, Allah nak bawa kita pula kepada orang yang masuk ke dalam syurga pula. Jadi sampai ayat 14 ni, muka kita berubah, kita merasa sangat takut, ya Allah, na'udzubillah. Teruknya masuk neraka ni. Kan, timbul rasa takut kita apabila kita baca ayat Quran. Sebab memang salah satu fungsi ayat Quran adalah untuk kita ni merasa takut. Apabila kita faham, kita menghayati. Tetapi dalam agama tak boleh ada takut saja. Dia mesti diiringi ada rasa rahmat. Diiringi dengan rasa perasaan mengharapkan belas kasihan Allah. Maka Allah bawa pula pada ayat nombor 15 dengan ayat nombor 16. Allah cerita pula tentang nikmat syurga. Inilah kaedah yang Allah gunakan dalam mana-mana surah dalam Quran. Kalau Allah bawa tentang orang yang tentang neraka, Allah akan datangkan juga tentang syurga. Jadi kita baca ayat nombor 15. Kenapa dengan neraka tu? Dan apa cerita dengan ahli syurga? Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka. Allah nak tanya. Maksudnya, ketika ayat ini dibacakan, waktu Nabi sampaikan kan, maka Allah minta Nabi tanya kepada orang-orang yang kafir ni. Qul adzalika khairun. Bertanyalah kepada mereka. Adakah tu merujuk kepada azab siksa neraka yang kita baca daripada ayat nombor 12 tadi, tentang As-Sa'ir tu, sampailah ayat yang kita baca nombor 14 tadi. Jadi Allah bertanya, Allah minta kepada Nabi supaya cuba tanya dekat mereka, adakah azab siksa neraka As-Sa'ir yang demikian itu lebih baik am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun, ataupun syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ni kita dah ulang dah tentang bertakwa ni. Saya rasa saya tak perlu nak ulang dengan panjang lebar tentang bertakwa. Ketika kita belajar surah Al-Mu'minun pun kita dah ulang dah tentang takwa. Jadi dekat sini Allah Ta'ala nak minta Nabi membuat perbandingan. Tanya kepada mereka. Nikmat neraka yang kamu dah dengar dah tadi tu, sama tak dengan nikmat syurga yang kekal yang Allah janji nikmat syurga tu untuk orang-orang yang bertakwa. Ingat ya, kita dah sebut tentang takwa. Takwa
merujuk kepada manusia yang takut kepada azab Allah, takut kepada neraka Allah, lalu mereka mengambil jalan, mereka berikhtiar untuk jauhkan neraka, jauhkan daripada azab Allah. Itulah orang yang bertakwa. Allah sediakan mereka syurga yang kekal. Lepas tu Allah kata kanat lahum jazaa'u wa masira, yang disediakan untuk mereka neraka syurga yang kekal tu sebagai jaza, sebagai balasan, wal masira, dan sebagai tempat kembali. Wal masira. Kenapa Allah mengatakan ia tempat kembali? Balasan ni kita fahamlah. Kan syurga sebagai balasan yang terbaik yang Allah nak bagi. Kenapa Allah sebut tentang tempat kembali? Kita sudah sedia maklum bahawa orang beriman dia percaya hari kiamat. Dia percaya hari kiamat adalah hari tempat kita akan kembali menemui Tuhan. Jadi apabila kita percaya kita akan kembali menemui Allah, maka kita menanti-nantikan balasan daripada Allah. Maka balasan yang Allah janji adalah syurga. Dan syurga itu sendiri akan menjadi tempat kita kembali mendiami di dalam syurga. Okey. Kita dah sampai ayat nombor berapa? Ayat nombor 15. Rasanya faham kot. Ayat 15 ni mudah saja. Okey, nanti waktu kita belajar dekat waktu kita belajar dekat pasal Ibadur Rahman, ayat hujung nanti kita akan jumpa bahawa salah satu doa ahli syurga juga, bukan doa ahli syurga lah, Allah mengatakan, Allah ada perincikan nanti. Syurga ni tempat apa? Sebaik-baik tempat kediaman, sebaik-baik tempat untuk didiami. Nanti kita akan belajar pada hujung-hujung ayat. Baik, kita terus kepada ayat nombor 16. Boleh tuan-tuan puan? Boleh lagi kan? Boleh, dapat Ustaz. ikuti tak? Okey. Okey. Ayat nombor 17. Okey. Okey, ayat nombor 17 Allah 16, Ustaz. ayat 16 tadi. Okey, ayat nombor 16 Allah memperincikan tentang balasan yang Allah bagi tentang syurga tadi itu. Apa lagi yang Allah bagi? Yang kalau kita belajar dekat ayat nombor 16 ni, kita faham. Syurga tu sifatnya adalah kekal. Okey, kekal. Syurga ni merupakan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syurga ni adalah tempat kita nak kembali duduk di dalamnya, hidup di dalamnya. Wa masira. Apa lagi nikmat yang ada dalam syurga tu? Maka Allah kata lahum fiha ma yasha'u na khalidin. Okey. Allah kata mereka beroleh dalam syurga itu apa yang mereka kehendaki. Yang ni nikmat syurga yang lain. Maksudnya apa saja yang mereka nak dalam syurga tu semua Allah akan bagi. Lepas tu syurga itu sendiri, ahli syurga tu, kalau yang ayat 16 kita belajar syurga tu kekal. Maknanya syurga tu sampai bila-bila lah mengikut pendapat yang benar, Allah kekalkan dia sampai bila-bila. Betul tak? Nak menunjukkan bahawa nikmat yang kita dapat dalam syurga tu memang takkan ada tempoh
hayat dia lah, sebab syurga tu kekal. Tapi kita sendiri yang masuk syurga tu, Allah kata mereka dapat apa yang mereka nak dan mereka akan kekal hidup dalamnya. Dia ada perbezaan. Syurga tu kekal dengan penghuni dalam syurga tu hidup kekal. Kat mana perbezaan dia? Perbezaan dia, kalau syurga itu kekal, kan, menunjukkan bahawa syurga tu adalah selama-lamanya. Maknanya nikmat dalam tu tak terputus. Tapi adakah kita ini akan dapat merasai nikmat itu ada tempoh hayatnya? Contohlah dikatakan, okey, 50 tahun je kau boleh hidup dalam syurga, lepas tu kau dikeluarkan. Tapi Allah nak mengatakan tak. Allah kata khalidin, mereka kekal di dalam syurga yang kekal. Mereka boleh minta apa yang mereka kehendaki. Allah kata, kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Allah kata, balasan yang macam itulah merupakan janji yang Allah jamin Allah akan bagi, yang dipohon dan dituntut. Apa maksudnya? Kita kalau kita berdoa, antara yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa? Kita nak minta masuk ke dalam syurga. Lepas tu kita nak kekal di dalam syurga. Betul tak? Mestilah kita nak minta apa saja nikmat yang ada di dalam syurga. Okay. Ayat ni ada ayat sokongan lain yang menguatkan bahawa nikmat di dalam syurga itu kita boleh dapat apa sahaja yang kita kehendaki. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Qaf. Kejap, kita tengok surah Qaf sekejap. Kita berhenti sekejap ayat nombor 16. Okey, tengok dalam surah Qaf. Surah Qaf, surah ke-50. Okey, cari ayat nombor 35. Saya tengok ayat nombor 35. Untuk menyokong ayat nombor 12 surah Al-Furqan. Okey. Jumpa ayat 35. Surah Qaf. Okey, Allah kata apa? Dalam Qaf muka surat 519. Okey. Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Allah kata mereka beroleh apa yang mereka kehendaki di situ. Mereka boleh dapat apa yang mereka kehendaki di dalam syurga tu. Nak apa? Allah bagi. Ini berbeza dengan dunia. Dunia kita tak boleh dapat apa yang kita kehendaki. Ada dia punya batasan-batasannya. Kita tak boleh nak keikut hawa nafsu kita. Kalau ikut hawa nafsu kita, semua benda kita nak. Tapi dekat dunia, kita kena tahan hawa nafsu kita. Ya? Sebab Allah akan bagi ikut apa yang kita nak tu nanti di hari akhirat. Nak apa? Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Seperti mana ayat yang kita belajar surah Al-Furqan ayat 12, ayat yang kita baca tadi tu dengan seperti mana ayat yang ke-35 surah Qaf. Maksud dia kenapa macam ni? Kita dapat tadi ayat surah Qaf, ada lagi ayat lain sebenarnya. Ingat tak ayat apa? Yang Allah kata semua benda kita nak tu Allah akan bagi nanti di hari akhirat. Ingat tak? Ingat? Ambil ayat lain. Allahumma salli wa sallim. Okey, dah jelas dah?
Sekejap Okey, ada apa-apa pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi? Okey. Saya minta boleh tak satu lagi ayat lain tuan-tuan kena salin, tuan-tuan kena tengok untuk mengukuhkan lagi bahawa apa yang kita nak dalam syurga tu Allah akan bagi. Sebab apa? Sebab dia membantu kepada kita untuk kawal hawa nafsu kita di dunia. Sebab hawa nafsu kita di dunia ni, kita berlawan dengan nafsu apa? Nafsu yang mengajak kepada as-suq, kepada keburukan kan jiwa kita ni. Jadi kita dekat dunia ni, kita ada banyak pantang larang. Kita tak macam orang kafir. Dia boleh buat apa saja yang dia suka. Kita terikat dengan akhirat. Kita terikat dengan apa? Dengan wahyu. Wahyu ada menyebutkan apa yang kena buat, apa yang kena tinggalkan. Maknanya kita tak boleh sembrono untuk kita buat dalam hidup ni. Okey, menunjukkan bahawa kita ada limitasi. Tetapi apabila kita masuk dalam syurga, kita akan dapat apa yang kita kendaki. Okey, ada satu lagi ayat lain. Cuba tuan-tuan buka surah nombor 41, Fussilat. Cuba buka surah Fussilat. Okey. Cari ayat nombor 31. Cuba tengok ayat nombor 31. Sekejap, saya tunjukkan ayat dia. Okey, nampak tak ayat nombor 31? Jumpa? Okey, dekat ayat ni. Ni dekat ayat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah kata pada hari akhirat, apa yang diingini oleh hawa nafsu kamu akan dapat. Ni ayat dia. Janji masuk syurga. Dekat dunia ni kena tahan hawa nafsu. Kalau kat hawa nafsu ni nak bercakap je. Kalau kat hawa nafsu ni nak makan je. Kalau kat hawa nafsu ni tak nak belajar lah, penat lah, buka komputer lah, dengar lah. Kan? Kalau boleh nak rehat aja. Ya, betul tak? Tapi kita kena lawan mujahadah. Kenapa? Itu yang saya tekankan ayat ni. Tekankan ayat yang kita ni di hari akhirat tu nanti kita di akhirat tu hawa nafsu nak apa? Nak apa? Semua boleh dapat nanti di dalam syurga sebab Allah dah janji dah. Allah dah janji. Seperti mana ayat surah Al-Furqan kita belajar tadi ayat nombor 16, kita dah sokong dengan surah apa tadi? Surah apa tadi? Surah Qaf. Ayat 35. Lepas tu kita sokong pula dengan surah Fussilat ayat nombor 31. Saya bagi satu lagi surah. Moga-moga ayat ni bagi kita motivasi yang tinggi untuk hawa nafsu kita. Kalau ikut hawa nafsu ni, kan, kita tengah puasa ni, kan puasa sunat lah. Tengok oleh makan sedapnya. Kalau ikut ni aku nak buka, macam tu, lawan. Macam tu. Okey, begini. Buka surah Zuhruf lah, surah nombor 43. Cari ayat nombor 71. Cari ayat nombor 71. Cari ayat nombor 71, tu tak akan jumpa. Cuba. Tulis kat situ. Allah kata, wa fiha ma tashtahihil anfusu. Cuba. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Allah kata, disediakan segala yang diingini oleh nafsu kamu. Apa yang nak, semuanya akan diberikan di dalam syurga. Di dalam syurga. Okey. Lagi? Ada ayat lain tak? Ada lagi dalam ayat lain. Tapi cukuplah.
dengan surah tu. Okey. Dah jelas saudara perempuan? Sempat tak salin ayat-ayatnya? Sempat Ustaz. Ada mana-mana yang ada mana-mana yang tuan-tuan nak lagi maklumat lain? Maksudnya ada apa-apa ayat yang perlu saya ulang? Minta maaf, kita tidaklah nak cepatkan habis, tapi kita cuba fahamkan ayat ni dengan sebenar-benar pemahaman untuk kita mengetahui munasabahnya dan sebagainya. Sekejap Okey. So kita dah habis ayat nombor 16. Okey. Jelas Cuma kita sebelum sempat nak buat pengajaran, saya kena buat pengajaran ayat. Okey. Apa lagi nak sebut tadi? Okey, sebelum kita lanjutkan, saya nak tanya. Kalau kita baca ayat pasal neraka kan, ada tak Allah kata sama macam ni? Syurga kan Allah kata, ayat 15 Allah kata syurga tu yang kekal. Ada tak Allah kata neraka tu yang kekal? Ada tak ulama' berpegang, ulama' Ahlussunnah wal Jamaah berpegang, neraka tu tak kekal. Syurga Allah sebut Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi. Okey, sebelum saya teruskan, sebelum saya tertinggal. Okey, kejap ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Khuldi kat sini. Okey, tuan-tuan, khuldi dekat sini. Ini adalah salah satu sifat ataupun ciri bagi syurga lah. Tuan-tuan jangan ingat Jannatul Khuldi ni syurga lain dengan Firdaus. Syurga ni satu je. Maksudnya syurga ni dia satu saja. Tapi dia ada sifat dia apa? Salah satunya khuldi. Dia kekal. Yang kekal. Okey. Apa ciri lain yang ada pada syurga? Siapa yang dah belajar tajuk syurga tu dia tahu. Sifat-sifat syurga. Syurga, salah satu ciri dia khuldi. Dia kekal. Kadang-kadang Allah panggil ciri lain syurga. Okay, kita boleh tulislah. Yang lain, contohnya, syurga tu sifatnya an-na'im. An-na'im. An-na'im maksudnya apa? Syurga yang penuh kenikmatan. Dia panggil jannatin na'im. Pernah dengar tak ayat jannatin na'im? Ini jannatul khuldi. Kadang-kadang Allah panggil syurga jannatin na'im. Okey. Ciri syurga yang lain, kadang-kadang Allah guna nama syurga yang al-ma'wa. Kadang Allah panggil jannatul ma'wa. Allah panggil syurga al-ma'wa. Hamzah, waw. Tak payah saya tulislah, saya tunjuk ni je lah. Waktu kita agak pantas, saya risau kisah kat tuan-tuan puan pula. Saya tunjukkan je nota yang pasal syurga tu sekejap. Mudah cerita. Kejap ya. Kejap. Saya pun tak nak panjang-panjang kesian kat tuan-tuan. Bila pula nak habis ni? Masa saya je mesti. Panjang berbenar, dia kata.
Okey, kejap. Mana syurga ni? Ni. Saya tunjukkan nota syurga ya. Siapa ada nota tu tengok kat tajuk ni. Kita dah tamat dah alhamdulillah ni. Ke surat 19. 19 ni tajuk ni. Ni nama-nama syurga. Nampak tak nota saya paparkan ni? Ni. Nota ni. Nanti tengok balik. Kita ada terangkan. Sifat-sifat yang disandarkan kepada syurga dalam Quran. Kadang-kadang Allah panggil dia An-Na'im. Jadi kita kata, Na'im tu maksud apa? Yang penuh kenikmatan. Okey, contoh, Asy-Syu'ara Jannatun Na'im. Nombor 2, kadang-kadang Allah panggil syurga sifatnya Al-Khuldu. Kita sebut tadi dah. Al-Khuldu tu maksudnya apa? Syurga yang tetap dan terus-menerus ada. Syurga tu takkan hilang. Seperti mana surah Furqan ayat 15. Ni, betul-betul sebab surah Furqan. Jannatul Khuldi. Jelas eh? Okey, yang ketiga kadang-kadang Allah panggil syurga tu sifat dia al-ma'wah. Jannatul ma'wah. Seperti mana surah An-Nazi'at ayat 41, fa innal jannata hiyal ma'wa. Okey. Nombor 4, kadang-kadang Allah kata syurga ni syurga Aden. Adenin. Syurga Aden. Aden bermaksud syurga yang akan jadi tempat tinggal. Tempat tinggal yang seorang tak nak keluar darinya. Kita panggil syurga Aden. Maknanya syurga yang menjadi tempat tinggal orang yang berada di dalamnya dan dia tak nak keluar. Kita panggil Aden. Contoh dalam surah Ghafir ayat nombor 8. Allah kata Jannatin Adn. Okey, jelas? Okey. Jelas ya? Okey. Kadang-kadang Allah panggil syurga dengan nama Firdaus. Ini kita dah kupas apa beza syurga Firdaus ni. Sebab semua syurga dia mempunyai sifat kefirdausan. Firdaus ni dia boleh merujuk kepada dua. Dia merujuk kepada syurga yang paling the best dan merujuk juga kepada ciri syurga tu mempunyai ciri kefirdausan. Okey. Kelima, kita fahamlah Jannatul Firdaus. Saya sebut ni supaya tuan-tuan tak terkeliru. Kejap Jannatul Firdaus, kejap Jannatul Na'im, kejap Jannatul Khuldi. Jadi syurga ni ada banyak ke? Tak, syurga ni hanya satu. Tadi nama-nama tadi tu itu adalah ciri bagi setiap syurga. Maksudnya satu syurga ni dia ada ciri khuldi, dia ada ciri na'im, dia ada ciri aden, dia ada ciri firdaus. Nanti dia sebut tentang ciri-ciri dia. Okey, cukup dengan kelima nama yang Allah sandarkan kepada syurga. Okey, selesai. Jadi kita nak kena patah balik kepada ayat tadi. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan? Boleh dengar lagi ke? Tak ada, nak habiskan waktu kan? Okey, saya bukalah soalan. Ada apa-apa tak penerangan yang perlu saya jelaskan? Dapat tak? Kita berhenti sampai ayat nombor 16. Okey, 16. Okey, ayat nombor 16. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa yang saya perlu ulang? Semoga tuan-tuan jelas dengan suara saya. Semoga saya terangkan satu persatu ni tuan-tuan boleh faham. Dan tuan-tuan boleh mendapat maklumat tambahan dengan merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tahu yang ahli syurga dia tak boleh dengar apa-apa yang tak elok, dosa macam Ustaz cakap tadi. Tapi ada dalam ayat Quran mengatakan yang ahli neraka dia minta makanan dan minuman daripada ahli syurga. Jadi macam mana benda tu berlaku sebenarnya? Benda tu dia berlaku semasa di dalam syurga lah. Jadi maksudnya mereka mendengar jugalah orang-orang ahli neraka duk minta makanan. Betul. Jawapannya betul. Tapi ayat tadi tu kita cerita mereka sesama dengan ahli syurga, mereka tak dengar ahli syurga yang lain kata benda kotor.
Mereka tak dengar ahli syurga kata benda-benda yang boleh mendatangkan dosa, menyakitkan hati. Mereka mendengar sesama ahli syurga ni hanya yang baik-baik sahaja. Okey. Kalau soalan tadi itu, jawapan dia memang benar. Ahli syurga juga, mereka boleh mendengar permintaan daripada ahli neraka tentang mereka meminta makanan. Jawapan tu ada. Cuma, adakah ia berlaku selalu ataupun adakah mereka dengar tu menyebabkan mereka sakit hati? Jawapan dia tidak. Sebenarnya ia menggembirakan ahli syurga lagi sebenarnya. Sebab apa? Macam ya. Sebenarnya dia menggembirakan lagi ahli syurga, nak menunjukkan bahawa kan kita betul buat pilihan ni ikut Muhammad ni, kita masuk syurga ni. Tengok orang tu dulu yang kecil-kecilkan kita, apa jadi dekat dia. Dia sebenarnya menambahkan lagi rasa nikmat mereka dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Sebab tu kalau tuan-tuan baca tentang ayat-ayat tentang perbualan dan dialog, kan? Dialog penghuni syurga, tetapkan dapati memang benar. Di antara dialog penghuni syurga ni, mereka saling mengatakan, maksudnya mereka memuji Allah dengan sebab Allah memilih kita ni lah, kita terselamat daripada daripada kita termasuk dalam orang yang Allah masukkan ke dalam api neraka. Jadi itu jawapan dia. Dan sebenarnya puan, macam ni lah, macam dalam syurga, balasan syurga tu sendiri menunjukkan bahawa pilihan mereka adalah benar. Maknanya dia menambahkan lagi nikmat lah. Dia bukan apabila mendengar ahli neraka itu meminta sesuatu kepada mereka, menunjukkan mereka itu mengurangkan nikmat, tak. Sebenarnya menambahkan lagi nikmat kepada ahli syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Ada soalan lain? Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah berdialog dengan seorang orang berumur jugalah di Kelantan. Dia kata, awak tahu tak, syurga tu sebenarnya adalah tempat melampiaskan nafsu, kata dia. Saya dengar, saya takut. Betul lah tu ayat dia tu. Lepas tu? Itulah saya terdiam dengar cakap dia tu. Yalah, maksud dia dalam syurga ni memang Allah akan penuhi semua hawa nafsu kita. Sebab tu orang masuk syurga ni Allah jadikan kekuatan dia seperti 100 orang. Dalam hadis tu, ya. Tapi dekat dunia tak boleh lah. Dekat dunia kena tahan. Ingat tak kita belajar surah Mukminun kan? Kita kena menjaga orang beriman ni, kena menjaga kemaluan dia. Dia hanya boleh melampiaskan kepada isterinya saja ataupun kepada hamba-hamba dia. Allah minta dijaga, betul tak? Lepas tu dekat syurga ni kita tak boleh nak ada minuman, makanan yang Allah larang kita makan di dalam syurga. Tapi nanti kita dapat di dalam syurga. Di dunia Allah larang tentunya kita minum arak. Kan nanti akhirat kita dapat minum, Allah beri. Lepas tu pula dekat dalam dunia ni ada banyak pantang larang, betul tak? Kita contohnya, orang lelaki ni contohnya mungkin dia tak boleh nak memakai emas, dia tak boleh nak pakai gelang, tapi dia syurga Allah bagi. Begitu juga macam apa lagi dekat dunia, ada benda kita kena jaga, kita tak boleh, maksudnya kita tak boleh nak berehat. Maksudnya dekat dunia ni kerja kita kena berpenat-penat, Nanti di akhirat Allah akan penuhi hawa nafsu kita untuk berehat panjang, tak ada lagi kepenatan.
tak ada lagi kepenatan. Sebab dekat dunia ni kita kena bimbing hawa nafsu kita ni supaya ikut kita, bukan kita mengikut hawa nafsu. Jadi di akhirat ni Allah akan beri. Cuma kita jangan faham apabila sebut nafsu je mesti kepada seksual. Tak ya. Perkataan nafsu orang Melayu je sebenarnya yang faham nafsu tu ke seksual. Sebenarnya tak. Kita pun selalu kata hawa nafsu. Sebenarnya hawa tu dah nafsu dah. Okay. Tak apalah. Nafsu ni sebenarnya dalam apa jua keinginan. Itu termasuk dalam bab nafsu. Orang kita kalau kata nafsu syahwat ni mesti jahat. Tak. Syahwat ni dia keinginan. Lepas tu kalau kita baca surah Ali Imran kan, Allah kata zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Orang yang suka anak-anak, dia ada nafsu syahwat lah tu. Boleh faham tak maksud saya? Orang Melayu ni, dia kadang-kadang dia salah memahami terms. Dia selalu guna term tu pada yang dia selalu sempitkan. Macam syahwat tadilah. Jadi kena ingat, melampiaskan syahwat, maksud dia nafsunya, maksud dia kalau dekat dunia kan apa saja keinginan kita itulah termasuk dalam syahwat. Kena rujuk dalam surah Ali Imran tu, Allah kata zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Tuan perempuan yang suka emas kan, suka emas, itulah nafsu syahwat. Ada tak orang cakap, kau ni aku tengok banyak berbenar emasnya, kuat betul nafsu syahwat kau? Ada orang cakap? Tak ada kan? Sebenarnya itulah nafsu syahwat. Benarnya. Okey, kita tengok. Okey, ada soalan lain? Tapi maksudnya Ustaz, kita punya sifat negatif macam hasad, dengki, benci, cemburu tu semua akan dikekang lah. Dikekang tu maksudnya? Kita akan jadi orang yang bersih. Iya, sudah pasti. Sudah pasti sebab memang dalam Quran Allah sebut tu. Memang ada. Ada ayat dia. Ya, jawapan dia tidak ada dengki. Sebab semasa kita berada dekat qantarah, memang Allah dah bersihkan segala sifat-sifat tu. Dia dah tak ada dah. Bahkan kita menjadi, orang masuk syurga ni semua jadi kawan dia. Semua jadi best friend forever dia. Walaupun dekat dunia dia tak jadi friend kepada orang tu kan. Tapi dia masuk syurga, dia akan jadi kawan. Ada ayat Quran tersebut. Allah jadikan ahli syurga ni sebagai kawan, bukan musuh. Okey. Ada soalan lain? Ni saya tunjukkan ayat dia satu. Cuba buka surah Al-Hijr sebelum kita habiskan. Sejawab soalan puan tadi tu. Yang buang sifat dengki dan sebagainya tu ada dalam surah Hijr. Kita buka surah Hijr. Okey ya. Kita kena buka surah Hijr. Okey. Buka surah Hijr, surah 15, cari ayat 47. Cari 47. Laju. Kita lebih masa dia ni. Okey, tak apalah, perlahan-lahan. Okey. 47 ni tengok ayat dia. Last kali. Tengok Allah kata apa. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami cabut akan apa yang ada di hati mereka dari perasaan hasad dengki. Ni tak ada dah. Ada tak ada dah. Ini jawapan dia. Jelas ya? Allah cabut. Tak ada. Okey, itu saja. InsyaAllah kita sambung lagi nanti pada kelas yang akan datang dengan ayat yang berikutnya. Baca dulu ayat yang berikutnya, fahamkan. Kerana ayat nombor 17, ayat nombor 18, 19 adalah Allah bawa kita semula cerita akhirat. Tadi kan dah neraka. Lepas tu syurga. Lepas tu Allah bawa kita kembali untuk merenung. Apakah yang berlaku antara penyembah dengan yang disembah selain Allah? Maksudnya, siapa yang ada menyembah selain pada Allah, Allah akan datangkan penyembah tu
dengan yang disembah tu berlaku soal jawab antara penyembah dengan disembah. So boleh baca nanti pada ayat 17 sampai ayat nombor 19. Itu saja. Saya serahkan kepada Kak Liza untuk penutupan majlis ilmu kita pada pagi. Alhamdulillah, memang benarlah dunia ni sebenarnya penjara bagi orang beriman. Sebab di akhirat esok barulah kita dapat kebebasan tu semua kan. Jadi alhamdulillah kita pernah lewat, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.